Ustazah ada tertengok orang tulis lah. Kan macam-macam je kat media sosial ni kan, ya. Jadi ada seorang motivator lah kot, orang Inggeris kan. Dia kata, kalau kita bergaduh dengan suami, kita jangan tulis panjang-panjang. Sebab suami kita tak baca, dia cakap. Ya, memang dia takkan baca. Sebab apa? Sebab dan namanya bergaduh. Tulislah panjang macam mana pun, dia blue tick je. Kalau WhatsApp lah, ya. Dan saya rasa benda tu make sense juga. Mungkin betul, ya. Mungkin betul. Jadi message tak sampai dengan penulisan yang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sahabat-sahabat, para muslimah, tuan-puan, ya, yang mungkin ada sebahagiannya mengikuti ustazah daripada live, ya, di media sosial. Kepada semua, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, maghfirah, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ramai lagi yang masih lagi masih dengan PRN ni, tapi kita kita dah buat dah kita punya tanggungjawab. So kita terus menuntut ilmu, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mati tuntut ilmu ni tuan-puan sekalian, ya, sampai mati. Makin banyak kita belajar, makin banyak sebenarnya yang kita tidak tahu. Makin banyak kita belajar, kadang-kadang kita rasa macam luluh hati kita tu. Belajar macam mana yang boleh menyebabkan rasa hati luluh ni? Luluh tu maksud dia macam mana nak terang, rasa syahdu, rasa mudah tersentuh, ya. Bila kita belajar sesuatu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha berkuasa. Baik, para muslimah sekalian, nak bagi warm up dulu boleh? Ya, takut tak bercakap lagi hari ni. Ya, belum cakap pun lagi hari ni kan. Jadi saya nak bagi warm up dululah, insya-Allah. Sama-sama kita membaca, ya, doa yang berkait dengan Al-Quran lah, ya. Kita sama-sama, dan ustazah bimbing. Ustazah nak para muslimah ni, kumpulan Marhaban Ampang Jaya ni lah, ya, yang kuatkan suara. Boleh, ya? Boleh? InsyaAllah. Dah sarapan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam
Ya Rabbal Alamin. Lagi sekali boleh? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabat, para muslimah, adik kakak, anak-anak yang Ustazah sangat cintai, ya, sangat kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sambung, ya, pengajian kita, kelas kita pada ayat yang ke-29. Ustaz nak ucap tahniah pada yang buat poster. Siapa buat poster? AJK kan? Ya, Masya Allah. Complete. Surah apa, ayat nombor berapa. Hari ni Ustazah agah lah sikit. Sebab apa? Datang dah tahu dah ayat nombor berapa. Dekat poster tu dah tulis dah ayat nombor 29. Ya. Baik, so kita start. Hari ni tuan-puan, muslimat yang dikasihi sekalian, pada muka surat, pada ayat 29 hingga 37. Terlalu banyak ibrah, pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat-ayat ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti mana biasa dalam kuliah tadabbur, kita juga ingin memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran kita masing-masing. Boleh ya muslimat ya? So nanti Ustazah akan baca potongan demi potongan, maka para muslimah ya akan ikut dengan melontarkan suara yang sewajarnya, ya, dengan meraihkan kepada makhraj huruf, tajwid, ya, dan sebagainya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Okay, kuat lagi ya. Ni macam tak makan je ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ma kuntu qati'atan amri, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun.
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Baik, Alhamdulillah. Ya. Ingat lagi tak para muslimah, hari tu kita cerita pasal burung hudhud kan? Ya, buat aduan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa ni dikumpulkan semua tiba-tiba burung hudhud yang lambat, yang tak ada. Dan kemudian burung hudhud datang menceritakan tentang satu kerajaan, satu tempat yang dia lihat di mana rajanya adalah seorang perempuan. Kita panggil Balqis ataupun Bilqis. Jadi yang dipentingkan juga dalam laporan burung hudhud itu adalah tentang mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah matahari. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, tuan-puan sekalian, cuba kita bayang kalau cerita tu sampai kat kita, cerita pasal kayanya orang tu, kayanya tempat tu, hebatnya begitu beginilah segala-gala.
Kemudian mereka ni diceritakan menyembah matahari. Kalau untuk kita, agak-agak yang mana yang akan menarik perhatian kita? Ya, itu terpulang masing-masing manusia ni. Kalau manusia ni, tuan-puan, dalam fikiran dia tentang harta, cerita tentang harta akan menarik perhatian dia. Kalau dalam fikiran manusia ni, tuan-puan, yang menjadi fokusnya adalah pangkat, jawatan, apa saja cerita yang memberikan faedah kepada dia dari segi pangkat dan jawatan, itu akan menarik perhatian dia. Kalau orang tu fikir nak cari jodoh, apa pun cerita yang datang kat dia, maka cerita jodoh, peluang cari jodoh tu akan menarik perhatian dia. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Nabi Sulaiman, ia seorang yang sangat kaya, memiliki kerajaan yang begitu hebat, ya, ditundukkan kepadanya binatang, ya, angin dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus dalam kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah risalah dakwah tauhid yang dibawa oleh beliau. Jadi sebab tu cerita yang disampaikan oleh hudhud ni, burung hudhud ni, yang mana yang menarik perhatian Nabi Sulaiman? Mereka itu menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah yang maha berkuasa, yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan, yang paling berhak disembah, kerana la ilaha illallah. Jadi itu yang menarik perhatian Nabi Sulaiman. Lalu apa yang Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman mengutuskan surat kepada Permaisuri Balqis. Siapa yang bawa surat tu, tuan-puan? Burung hudhud. Burung hudhud ni, Masya Allah, ya, Tabarakallah, bawa surat, jatuhkan surat itu pada Permaisuri Balqis. Dan bila dia nak ghostan tu, nak balik tu, dia ghostan mengundur. Nampak tak tertibnya burung tu? Padahal bolehnya lepas campakkan surat tu, terus je lah, kan? Tapi tertibnya burung ni, dia mengundur. Nampak macam manusia yang kalau dah bagi sesuatu kepada raja, kan dia bukan boleh pusing terus, kan? Dia ngundur nak boleh keluar tu. Sampai pintu kan baru dia keluar, kan, ya? Ini seekor burung buat macam tu. Diperhatikan oleh Permaisuri Balqis. Lain macam ketua dia ni. Siapa yang hantar dia ni? Sekali dengan adat sopan. Tak apa, itu cerita lain, kita tengok. Jadi bila masuk pada ayat 29 ni, tuan-puan sekalian, ni menceritakan surat yang Permaisuri Balqis dapat. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar. Siapa yang bercakap ni, sahabat-sahabat? Qalat. Siapa yang bercakap? Permaisuri Balqis. Permaisuri Balqis bercakap di hadapan pembesar-pembesar yang dia kumpulkan. Dia kata, ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesar. Maknanya ni menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia. Inni ulqiya ilayya, sesungguhnya telah sampai kepada aku satu penulisan, satu warkah, satu kiriman yang Permaisuri Balqis memanggil kiriman tersebut sebagai kitabun karim, warkah yang mulia, penulisan yang baik, yang mulia. Masya Allah, ya, tuan-puan sekalian, banyak benda kita boleh ambil pengajaran kat sini dalam konteks kehidupan semasa kita juga. Sebenarnya apa yang kita kirimkan kepada orang lain adalah gambaran diri kita sendiri. Setuju, muslimat? Kita tulis WhatsApp ke orang, itu gambaran siapa? Gambaran diri kita. Apa yang kita tulis, cara kita tulis, tujuan kita tulis, itu kembali kepada soal kita ni mulia ataupun tidak. Kita tulis yang tak baik, konten tak baik, tujuan tak baik, cara tak baik, apa orang boleh faham daripada kita? Kita bukan orang baik. Masya Allah, ya. Sama juga kalau tak tulis pun cakap.
Kadang-kadang sakit hati, nak puas hati cakap yang tak elok. Tapi sebenarnya siapa yang merendahkan diri sendiri? Kita. Dalam keadaan Pemaisuri Balqis tidak mengenal pun tuan-puan, siapa penulis surat ni? Orang mana? Tak kenal langsung. Tapi suratnya menggambarkan kiriman kemuliaan. Yang mengirimnya adalah orang yang mulia. Sebab itu, daripada surat tu tuan-puan, dengan pantas saja untuk Pemaisuri Balqis membuat sebuah penilaian. Padahal tak kenal. Tak ada lagi orang cerita pasal Nabi Sulaiman. Maknanya zero information, tak ada apa langsung. Tapi surat tu. Kitabun karim, wahai pembesar-pembesarku, telah sampai kepadaku satu kiriman yang mulia. Warkah yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Surat tu dari Sulaiman. Sebab dia tulis ya. Kat surat tu tulis. Dan dalam surat tu isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab tu ulama pun sebut yang mula-mula menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Nabi Sulaiman. Masya Allah ya. Ustazah ulas sikit. Isi surat Ratu Balqis ya, isi surat yang diberikan kepada Ratu Balqis ya, yang Ratu Balqis telah bacakan surat tersebut di hadapan para pembesarnya. Isi surat tersebut adalah fasih dan singkat. Maknanya tak panjang. Ya, tak panjang pun, tapi ringkas tapi hikmah. Ustazah ada tertengok orang tulis lah. Kan macam-macam je kat media sosial ni kan ya. Jadi ada seorang motivator lah kot, orang Inggeris kan. Dia kata kalau kita bergaduh dengan suami, kita jangan tulis panjang-panjang. Sebab suami kita tak baca, dia cakap. Ya, memang dia takkan baca. Sebab apa? Sebab dah namanya bergaduh. Tulislah panjang macam mana pun, dia blue tick je. Kalau WhatsApp lah, ya. Dan saya rasa benda tu make sense juga. Mungkin betul, ya. Mungkin betul. Jadi, message tak sampai dengan penulisan yang panjang-panjang. Kalau tengok pada kebijaksanaan yang kita belajar ni, tuan-puan sekalian, termasuklah, ya, Nabi Sulaiman ni mengirim surat pada Ratu Balqis yang sebenarnya tujuan tu sangat berat dan sangat besar, nak mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Tapi surat yang dihantar oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis ini adalah surat yang disifatkan pendek, ringkas je. Ya, tetapi fasih, hikmah, di mana surat pendek itu mencakupi 3 perkara. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Balqis ni dia tak tahu lagi ni, sebab dia nyembah matahari. Jadi nak bagi tahu kepada Balqis tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan diberitahu kepada Balqis tentang kekuasaan Allah, tentang rahmat Allah, tentang sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dimulakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah isi yang pertama. Isi yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi yang kedua, alla ta'lu alayya.
larangan bersifat sombong. Kerana apa larangan bersifat sombong? Kerana sombong boleh menghalang kamu daripada memahami kebenaran. Masya Allah. Sombong boleh menghalang kamu daripada sampainya kebenaran dalam diri kamu. Sebab itu tak panjang surat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Alla ta'alu alayya, dengan aku tak usah sombong. Jangan meninggi diri dengan aku. Sebab tahu ni orang kaya ni, Ratu Balqis. Raja juga kan, permaisuri. Tapi ingat, aku ni ada benda sebenarnya nak cakap. Ada mesej yang aku nak sampaikan. Sangat penting. Ia tentang soal ketuhanan. Tapi yang boleh menyebabkan kamu takkan faham, kamu takkan terima, kamu takkan sampai adalah sifat sombong dalam diri seseorang. Masya Allah. Besar tak muslimat pengajaran dia? Sama dengan kita. Yang menghalang kita daripada mengetahui sesuatu yang benar, menerima kebenaran dalam semua nilai hidup. Sama ada secara peribadi, sama ada dalam kehidupan rumah tangga, sama ada kita sebagai anak, kita sebagai mak ayah, adalah kerana rasa tinggi diri. Bila rasa tinggi diri, banyak benda terhalang. Apa yang terhalang? Kebenaran. Sebab apa? Dia dah ada benteng, dah ada apa orang kata tembok. Apa tembok yang paling susah tuan-puan untuk sampai hidayah, sampai kebenaran? Sombong. Besar diri. Bongkak. Siapa boleh runtuhkan tembok itu, insya-Allah senang tahu kebenaran, senang menerima hidayah. Ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Tak kira kamu setinggi mana, sebesar mana, sehebat mana. Dalam konteks cerita yang kita bincang ni tuan-puan, Ratu Balqis memiliki kerajaan turun-temurun daripada mak bapak dia, datuk nenek dia. Maknanya Masya Allah tuan-puan, kalau disifatkan oleh burung hudhud tu, memang kebendaan dunia yang Ratu Balqis ada terlalu mengkagumkan. Hari tu ingat tak tingkap dia ada berapa? Berapa ratus? Ratus ke ribu? 300 ke 3,000? Bila dah tanya macam tu, semua cek balik. Ustaz sama lupa. 300 kan? Dekat ruangan dia tu je. Masya Allah. Dan setiap tingkap itu, bila dibuka, boleh nampak matahari. Macam mana dia punya seni bina tu? Rumah kita yang tingkap depan dan belakang pun kita tahu. Tingkap mana yang masuk matahari, tingkap mana yang tidak. Masya Allah. Maknanya teknologi pun diorang ada, kaya pun diorang ada. Tapi ingat, semua yang kamu ada itu satu cabaran. Kalau hanya mengundang, bongkak, sombong, menyebabkan kamu takkan nampak apa dia kebenaran yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil cerita mudah-mudah je tuan-puan. Selisih faham keluarga. Kadang-kadang mak dengan anak, suami dengan isteri. Apa yang kita harap sangat daripada selisih faham? Kita harap semua orang boleh ikut kebenaran. Betul tak? Mesti ada benda yang benar, yang sebenar-benarnya, hakikat yang benar mesti ada. Tapi masing-masing nak menang. Masing-masing tak nak ngaku salah. Menyebabkan sampai bila pun takkan nampak kat mana yang sepatutnya kita kena tunduk kepada kebenaran. Walaupun mungkin kebenaran tu datang daripada lisan anak kita. Tapi sebab kita bapa, kita mak, orang kata apa, lebih dulu makan garam, tak nak langsung terima pandangan anak. Langsung tak nak terima. Padahal anak kita lebih benar dari sudut apa yang dia sampaikan. Tapi nak bagi tahu tuan-puan, kenapa tak nampak kebenaran dan tak boleh terima? Kerana kesombongan tadi. Kalau kita boleh tunduk pada kebenaran, makna tak sombong. Boleh jadi anak aku betul. Boleh jadi suami saya betul. Boleh jadi isteri saya betul. Dan kita adalah orang yang mencintai kebenaran, insya-Allah dapat hidayah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh berubah.
Sombong ni banyaklah diberikan bahasa macam-macam dalam ego lah. Itu semua buah-buah dia lah. Ya. Macam-macam. Dan doa dia tuan-puan, Allahumma. Ini doa krisis rumah tangga. Ya, ini doa konflik keluarga. Ataupun apa-apa saja urusan dalam kehidupan. Ini doa dia. Kita boleh berikhtiar, ya, bolehlah belajar cara nak selesaikan konflik lah. Tapi doa ni jangan tinggal. Ya? Sebab doa ni dia ada falsafah tersirat. Konsep tersirat yang kita kena faham di sebalik doa tersebut. Jadi doanya berbunyi, Allahumma. Boleh ikut Ustazah? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa dia. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti yang benar. Rezekikan. Satu rezeki. Ya, orang tak ikut benda benar ni tak dapat rezeki lah, tak dapat rezeki yang benar. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhi segala yang salah. Suami isteri kena baca doa ni. Anak-anak kena baca, kita semua kena baca. Sebab apa? Kita nak direzekikan boleh menurut benda yang benar dan direzekikan boleh menjauhi benda yang salah. Walaupun kadang-kadang berat nak menurut tu. Kita kena tunduk, rupanya yang anak kita cakap tu betul. Pembantu rumah kita cakap betul. Tengok status quo-nya, kita majikan. Dia pembantu rumah, kita bayar gaji dia. Tapi dia cakap benda benar. Dia mengatakan sesuatu yang nilainya benar. Kita kena ikut. Ikut kita kepada kebenaran tu adalah rezeki. Rezeki. Sama juga kalau benda tu salah. Ya, mungkin benda tu diberitahu oleh orang yang kita sayang. Kita ikut dia selama ni, tapi tu salah. Dan kita nak rezeki dapat menjauhkan diri daripada yang salah, maka kena buang banyak kepentingan-kepentingan dunia dalam diri kita. Kalau tak, kita tak nampak yang salah tu salah. Itu satu rezeki. Masya Allah. Tabarakallah. Nabi Musa AS sanggup saja berlawan dengan Fir'aun. Kenapa? Sebab saya tidak akan ikut benda yang salah. Walaupun kesan daripada tu, Masya Allah tuan-puan, macam-macam ya, kesan daripada menentang, daripada maknanya mengajak Fir'aun kepada sesuatu yang dia tak suka. Fir'aun tak suka. Tapi rezeki yang sebenar adalah orang yang dapat menjauhi kesalahan, menjauhi perkara yang batil. Rezeki juga adalah dapat mengikut benda yang benar. Masya Allah. Jadi dalam ayat tadi, tuan-puan sekalian, Nabi Sulaiman memperingatkan, kamu jangan sombong. Kalau kamu sombong, habis, tak ada apa. Maka jangan sombong, kerana sombong boleh menyebabkan terhalangnya daripada sampainya kebenaran. Dan yang ketiga, daripada ayat Wa'tuni muslimin. Wa'tuni muslimin ni maksud dia tuan-puan sekalian adalah datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi orang Islam, jadi muslimin, jadi orang yang berserah diri. Jadi perintah yang maknanya isi kandungan yang ketiga adalah
Nabi Sulaiman memerintahkan untuk Puteri Balqis berserah diri, yakni menerima Islam, yang padanya terdapat semua keutamaan ataupun perintah untuk mengikuti atau mentaati perintah yang datang daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tu je isi kandungan dia, tuan-puan. Ya, maknanya kalau kita tengok kan, apa isi kandungan surat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Tu je isi kandungan dia. Masya Allah Tapi kandungan tu sangat fasih. Kandungan tu penuh syarat dengan hikmah, mesej yang begitu besar. Kata para ulama, belum ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman, dan dengannya terbukti bahawa surat yang harus dilakukan bahawa surat yang singkat ini mencakup segala sesuatu yang harus dilakukan baik untuk urusan agama maupun untuk urusan dunia. Okey, balik pada ayat tadi Puteri Balqis pun berkata lagi, Ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesarku, aftuni fi amri. Sekarang kamu semua kena bagi pertimbangan, bagi pandangan. Aftuni ni fatwa. Maknanya apa dia? Bagilah pandangan. Macam mana ni surat ni? Bagi pandanganlah tentang urusan ni, ya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku pun tak pernah lagi memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu semua tahu ataupun hadir dalam majlis. Ini satu bentuk kebijaksanaan Ratu Balqis dalam pemerintahan, ya. Iaitu Ratu Balqis mengambil kira juga pandangan daripada pembesar-pembesarnya. Taklah makna kata buat ikut kepala sendiri kan, ya. Maknanya dia ada satu teknik yang baik dalam kepimpinan Ratu Balqis. Nak ikut tak ikut tu lain cerita. Yang penting meeting dulu. Tu. Ya, jadi dia tanya, sampaikan, nak dengar buah pandangan. Nanti yang buat keputusannya adalah Ratu Balqis. Okey, jadi dah beritahulah kat pembesar-pembesar ni. Ni cerita dia, aku dapat surat ni daripada Sulaiman. Ini yang Sulaiman cakap. Sekarang apa pandangan-pandangan kamu? Maka mereka pun menjawab, Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik. Pembesar ni pun bijak juga. Bagi pandangan, lepas tu hujung, tapi terpulanglah. Macam tu. Tu orang bijak tu cakap macam tu. Ya? Maknanya, jangan sampai paksa orang tu ikut cakap kita. Ya? Masih ada ruang-ruang toleransi. Isteri yang bijak, anak yang bijak, macam tu kalau bincang. Ya? Cuba tengok anak kita minta izin nak pergi mana? Nak pergi ikut kawan dia, rumah kawan dia kan, contoh. Dia kata nak minta izin, tapi dia paksa. Umi boleh tak Umi? Minggu depan nak ikut kawan, seminggu pergi mana? Cameron Highland. Kita pun kata, Umi rasa tak payah pergilah. Langsung dia marah. Langsung dia merajuk. Itu sebenarnya bukan minta izin. Ya? Dia kalau minta izin, apa pandangan Umi? Ya, saya rasa okey je kalau saya pergi Umi. Sebab saya pun cuti. Tapi tak apalah, terpulang pada Umi. Saya ikut je apa Umi cakap. Itu orang bijak. Walaupun dia dah ada keputusan, tapi dia meraihkan status seseorang tu sebagai pembuat keputusan. Ini pun boleh dilihat ya. Macam mana pembesar-pembesar Ratu Balqis. Mereka jawab macam ni. Kita ni memiliki kekuatan. Kita ni ada keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, wahai Ratu. Dia cakap dah. Dari sudut segala persediaan, kita semua ada. Jangan risau. Kalau nak perang pun boleh perang ni dengan Sulaiman tu. Macam itulah maksud dia. Ya, tapi keputusan di tangan kamulah, wahai Ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Kata pembesar. Lalu Ratu Balqis pun berkata, Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Tengok Ratu Balqis telah cakap tentang kebiasaan-kebiasaan orang raja-raja dulu, pembesar-pembesar dulu bila mereka itu memerintah. Apa kata Ratu Balqis? Sesungguhnya raja-raja apabila menakluki sesebuah negeri, mereka akan membinasakan dan menjadikan penduduk yang paling mulia dalam negeri itu menjadi hina. Demikian yang mereka selalu perbuat. Ya, maksud dia apa? Kalau raja-raja ni pergi masuk mana-mana, menakluk mana-mana, itulah yang mereka akan biasa buat. Apa dia? Mereka akan merosakkan. Dan mereka akan menjadikan yang mulia, penduduk yang mulia dekat tempat tu jadi hina. Kenapa? Sebab mereka yang nak berkuasa. Ni raja-raja dulu-dulu ni. Siapa cakap? Ratu Balqis cakap bila mereka nak menakluk. Jadi pada pandangan Ratu Balqis, kok Sulaiman ni macam tu juga. Ya, koklah kita sebut Nabi Sulaiman lah ya pada ketika tu bagi Ratu Balqis ni macam seorang pemerintah lah yang nak menakluk ya. Jadi kalau berperang ni macam ni jadi nanti ya, kalau kita bagi dia masuk ni berperang, maka dia akan membinasakan. Jadi kata Ratu Balqis, kalau macam tu aku nak buat cara lain lah. Walaupun kita ada keberanian, walaupun kita ada kekuasaan, tapi aku nak buat cara lain. Ni orang perempuan ni suka cara macam ni. Ya, sebab ni Ratu Balqis orang perempuan. Apa cara dia? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku nak kirim pada dia hadiah. Ya, maknanya ini adalah satu cara diplomasi. Ya, aku tak nak perang-perang ni, aku nak bagi dia hadiah. Fanaziratun, dan kita sama-sama lihat bima yarji'ul mursalun, apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Ya. Jadi nak bagi tahunya sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya Ratu Balqis nak menguji. Ya, Ratu Balqis nak menguji. Kalaulah Sulaiman ini, sebab tadi kan Nabi Sulaiman bercakap macam Nabi kan, bercakap soal Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi nak uji, kalaulah Sulaiman ini seorang raja, dia akan terima hadiah itu. Tapi kalau dia tak terima hadiah tu pulangkan, dia seorang Nabi. Dia bukan maknanya hidup untuk soal-soal keduniaan, harta benda. Tapi dia sebenarnya, surat dia tu, seruan dia tu bersama dengan risalah ketuhanan dan keagamaan. Tu maksud dia. Kalau dia memang sekadar raja je, aku bagi hadiah. Tuan-puan, Ratu Balqis bagi, tak tahulah nak kata kalau ayat sekarang, kontena lah kot, berkontena-kontena emas. Jongkong sangat-sangat banyak. Ya, Masya Allah. Jadi bagi Ratu ni, kalau terima tu, maksud dia memang tu memang resam raja macam tu lah. Bagi hadiah terima. Tapi kalau dia ini adalah pembawa risalah agama, ya, risalah agama ketuhanan, dia tak terima. Dia pulang balik. Ya. Jadi kita akan kirimkan. Mungkin juga dia akan wajibkan kita bagi pajak ke setiap tahun, ya, macam-macam lah. Jadi dia pun bagi apa namanya tadi, bagilah emas yang sangat banyak. Dan kemudian, ya sahabat-sahabat sekalian, apa yang berlaku? Falamma jaa Sulaiman, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, qala, Nabi Sulaiman pun berkata,
Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kamu nak bagi harta padaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kamu? Tapi kamu nak rasa-rasa bangga ke dengan hadiah yang kamu bagi pada aku ni? Kembalikan balik semula semua hadiah-hadiah ini kepada mereka. Masya Allah. Ya, tak ada yang terumpan dengan hadiah-hadiah tu. Ya. Dan Masya Allah ya tuan-puan. Ayat fama atani Allahu khairum mimma atakum ni, ini satu prinsip hidup yang sangat kebal. Ya. Ini adalah prinsip hidup orang yang tak boleh dibeli dengan dunia. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah bagi pada aku daripada kebaikan, daripada segala nikmat, jauh lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Apatah lagi, sahabat-sahabat sekalian, dalam kitab ini juga menyebut, ya, pemberian itu sebenarnya antara lain juga bermakna supaya Nabi Sulaiman tu diam. Boleh tak jangan cakap-cakap lagi Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tak jangan kata-kata lagi waktu ni muslimin? Nak suruh jadi orang Islam lah. Ya, nak tukar daripada menyembah matahari kepada menyembah Allah lah. Ada syarat, ada benda di sebalik pemberian itu. Ya, sebab itu Nabi Sulaiman langsung saja, ya, apa yang disebut dalam ayat 37. Irji' ilaihim, kembalikan semua ni pada mereka. Memang sepatutnya tuan-puan, ya, bila dapat hadiah tu, bal antum bihadiyatikum tufrahun, ni maksudnya kamu semua ni ingat gembira ke dengan hadiah ni? Kamu semua ni nak berbangga dengan hadiah ni? Tak, ambil balik. Aku tak nak hadiah ni. Sebab di sebalik hadiah tu ada maksud lain. Diam. Jangan menyampaikan risalah ini. Jangan suruh orang berhenti daripada sembah matahari. Jadi, macam mana kita nak menolak benda-benda ni tuan-puan dalam hidup supaya kita ni ada prinsip, ya? Ada prinsip yang jelas. Kita mesti meyakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Kita mesti meyakini bahawa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lebih baik daripada kita terhegeh-hegeh minta itu dan ini kepada manusia. Kalau kita tengok satu doa lagi tuan-puan sekalian. Ni doa nak jadi kaya namanya. Siapa nak jadi kaya angkat tangan. Angkat tangan, jangan tak angkat, usah angkat dah ni, ya. Tapi tengok prinsip nak jadi kaya tu tuan-puan. Zaman hari ni saya rasa semua nak kaya, betul tak? Baik betul orang kat masjid ni, senyap je. Betul tak? Itu tengok kat luar sana tuan-puan, anak-anak kita. Terutama ialah, ya, generasi-generasi muda. Kita ni berada di akhir zaman. Akhir zaman pun memang Nabi sebut. Orang kaya ramai. Dan heran macam mana boleh kaya. Kaya-kaya yang menghairankan yang kita tak nampak. Macam mana boleh jadi kaya? Kita tak nampak apa benda. Itu akhir zaman tuan-puan. Ramai orang kaya segera. Dan ini realiti yang kita lihat. Orang nak jadi kaya. Orang seronok. Senang dapat duit, ya. Sebab keinginan nak jadi kaya. Lepas tu masing-masing boleh jawab lah, oh, saya nak jadi kaya sebab nak menderma. Yang tahu kejujuran tu hanya Allah SWT. Kita pun tidak menghukum niat yang ada dalam hati seseorang. Kita tak tahu. Nahnu nahkum bizawahir. Kita ni hanya menghakimi, melihat yang zahir je. Soal niat-niat ni kita tak tahu. Ya, mungkin luarnya baik, dalamnya buruk. Kita tak tahu. Kita pun tak cakap tentang tu. Kita tak kata orang macam tu. Kita cuma menyampaikan saja. Jadi memang orang nak kaya, nak senang, ya. Tapi tuan-puan sekalian, prinsip penting di sebalik nak kaya ni ada pada doa yang akan Ustazah bacakan. Ya, doanya berbunyi, Allahumma kfina bihalalika an haramik
waghnina bifadlika amma siwak. Itu prinsip dia. Ni doa nak kaya ni. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Jangan sampai aku terjebak kepada yang haram. Nampak tuan-puan ya? Apa pun yang kita nak buat, kita mungkin nak meningkatkan ekonomi hidup kita. Kita mungkin nak jadikan keluarga kita kaya raya. Dengan apa jua alasan yang ada dalam hati kita, niat kita. Tapi ingat, sempadan halal dan haram, kamu jangan cuba. Jangan cuba. Oh, dek kerana nak itu, nak sangat, nak kekayaan, nak pangkat ke, nak jawatan ke, nak harta ke apa, yang menjadi perkara yang akan menjaga kita tuan-puan adalah kita tidak mencerobohi sempadan halal dan haram. Kalau ia benda yang halal, silakan buat. Kalau ia adalah benda yang haram, tinggal. Jangan duduk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, walaupun masa kamu buat benda yang haram, harta kamu bertambah banyak. Rasuah, arish, itu senang dapat duit tuan-puan. Main persen-persen je. Bagi ni 20%, bagi ni 20%. Dapat 100 projek, 20%, kaya raya. Tiap-tiap tahun orang kena bagi ufti pada orang yang mengeluarkan projek tersebut. Memang kaya tuan-puan, tapi Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wahai Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jangan sampai aku terjebak darah daging aku, darah daging anak bini aku sekarang dibesarkan dengan yang haram. Wal-iyazubillah. Tak ada berkat dia, bahkan haram. Ya, tidaklah satu daging yang tumbuh daripada yang haram, kecuali neraka lah yang paling utama untuk daging tersebut. Wal-iyazubillah. Takkan ya kita nak besarkan diri kita, anak-anak, keluarga dengan yang haram. So ada sempadan. Kita tak berniaga dengan penipuan. Kita tak menggunakan prinsip urus niaga yang ada riba. Kenapa? Haram. Bahkan Allah perangi orang yang riba ni tuan-puan. Masya Allah. So anak kaya boleh, tapi ingat sempadan dia, ya Allah, bagilah aku rasa cukup dengan yang halal, tidak langsung terjebak dengan yang haram. Itu kena teliti ya tuan-puan ya, dalam bab-bab harta benda. Yalah, cita rasa macam-macam. Nak itulah, nak inilah, tengok orang makin kaya, kita pun nak juga macam dia. Tak ada masalah. Tapi ingat, sempadan dia apa dia? Halal itu jelas, haram itu jelas. Kok ada tengah-tengah tak jelas, itu namanya syubhah. Kemudian sambungan doa tadi, waghnina bifadlika amma siwak, dan kayakanlah kami dengan kurniaanmu, bukan dengan jalan-jalan yang lain. Biarlah kekayaan kita ini pemberian daripada Allah, kurniaan daripada Allah, sesuatu yang Allah redha untuk berikan kepada kita. Yang Allah berikan, bila Allah berikan keberkatan pula kepada pemberian tersebut. Bukan kita pergi menyelongkar, cari jalan lain, cara lain yang kemudian bernatijahkan kaya, tapi Allah tidak meredai jalan dan hasil tersebut. Ya, ada orang nak kaya, bodek orang nak kaya, angguk pada orang, walaupun salah, angguk juga. Itu tak ada prinsip. Ya, ada orang nak kaya jual agama, ada orang nak kaya buat macam-macam tuan-puan, jual maruah, nak kaya. Itu maknanya dia kaya tapi tidak daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurniaan yang Allah redha nak bagi pada dia, tapi dia kaya dengan jalan serong, dengan jalan lain. Maka kita berdoa kepada Allah, wa aghnini ataupun wa aghnina, wahai Allah, kayakanlah kami. Bifadlik, dengan kurniaanmu, bukan dengan jalan yang selain daripada kurniaanmu. Ini doa apa tadi muslimat? Doa nak kaya, kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kaya diberkahi Allah ni memang akan insya-Allah dibantu, dibimbing oleh Allah dapat menguruskan kekayaan di jalan yang menambah lagi kebaikan untuk kita. Ya, keberkahan daripada Allah untuk kita. Tapi kalau Allah tak redha, tak berkat ni,
Makin bertambah, makin jauh saja daripada Allah. Na'udzubillah. Ya, tapi bila Allah redha, Allah berkahi, makin bertambah harta kita, rezeki kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat. Baik, itu tadi doa apa? Doa kaya. Baik. Lepas tu Nabi Sulaiman pun cakaplah dengan utusan tadi tu, dah kamu pergi hantar balik, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum. Tengok prinsip Nabi Sulaiman ya, kamu jangan beli aku dengan harta. Dan kami akan tetap datang kepada kamu, kepada mereka dengan bala tentera yang mereka tidak akan mampu melawannya. Dan kami akan usir mereka daripada negeri Sabak itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Ini adalah keputusan dan prinsip yang diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Kerana dilihat, pertama, kamu telah cuba untuk dipanggil apa ya? Nak membeli saya dengan harta benda kamu, satu gambaran kesombongan yang kamu ada. Kan tadi dah cakap, alla ta'lu alayya, kamu jangan sombong aku. Nak banding harta kamu dengan harta aku, banyak lagi harta aku yang Allah bagi pada aku. Tiba-tiba kamu nak suruh aku diam, aku menurut kamu dengan bagi emas-emas yang banyak ni, ini sombong. Ya, jadi kerana kesombongan, kerana kamu tak menerima yang aku kata waktu ni muslimin, maka aku akan perangi negara kamu, tempat kamu. Kenapa? Sebab kamu tidak menyembah Allah, sebaliknya kamu syirik, kamu menyembah matahari, kamu menggunakan nikmat yang Allah bagi kepada kamu di jalan yang tidak benar. Ya, ini kita kata apa? Ketegasan, ya, prinsip yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beberapa pengajarannya, sahabat-sahabat sekalian, antara lain adalah tentang keutamaan memberi hadiah. Bukan keutamaan juga, maksudnya adalah kesan daripada memberi hadiah dalam konteks yang lain. Dalam cerita yang kita tengok ni, ini cerita orang nak beli orang dengan bagi hadiah. Tapi dalam konteks yang lain, memberi hadiah ni memang boleh beli orang. Memang betul, bagi hadiah ni memang boleh beli orang. Tapi orang yang mudah je lah, ya. Kalau benda tu betul, tak ada masalah. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, tahadu, tahabu, wa tasafahu yudhibul ghilla ankum. Hendaklah kamu saling memberi hadiah. Nescaya kamu akan saling mencintai. Dan salinglah kamu bersalaman. Nescaya akan menghilangkan perasaan benci atau dengki sesama kamu. Nah, ini adalah rawatan yang Nabi berikan kepada orang yang ada bibit-bibit rasa kebencian dan permusuhan. Kadang-kadang bukan orang jauh, tuan-puan, orang dekat. Adik-beradik jauh hati. Ya, adik-beradik tapi hati tak dekat. Adik-beradik tapi tak saling bela-membela. Adik-beradik, sanak saudara, kawan kerabat, tapi jual-jual mulut je kalau dengar cerita orang tu. Maknanya apa dia? Kena dirawat, kena dibaiki. Orang yang kembali kepada hadis Nabi SAW tadi, dia melihat kesan yang besar daripada memberi hadiah. Bagi hadiah lah, kalau kita rasa macam jauh dah dengan sepupu-sepupu ke, adik-beradik ke, kan, ya, bagilah hadiah. Bagi kain batik, jangan mahal-mahal sangat, ya, takut membazir pula. Bagi kain batik, apa lagi nak bagi? Buah tamar yang dimakan, kan, ya. Tak ada ingatan. Dapat-dapat pula kalau memang ada sempena-sempena hari lahir dia, ya. Kita mungkin dengan suami, dengan anak-anak, macam ada benda jauh hati, ya, bagi hadiah. Dan bagi hadiah kena saling berbalas-balas. Bukan seorang tu je bagi hadiah. Kalau tu yang berlaku, dah berhenti daripada bagi hadiah. Ya, itu menyakitkan hati. Sebab yang Nabi cakap ni, tahadu, salinglah kamu balas-membalas hadiah. Sebab tu tuan-puan, kalau orang asyik memberi je pada kita, kita ada tak rasa malu nak menerima? Malu. Itu maksudnya apa? Dah, jangan kamu je asyik terima, kamulah pula yang bagi.
Asal jumpa dia je dekat kuliah ni, adalah dia bawa ni. Apa ni Kak Leha? Tadi ada buat apa? Buat kuih karipap. Ambil lah, tadi teringat kat kamu kan jumpa dekat kuliah. Bagi satu tapuai. Bulan depan Kak Leha juga yang bagi lagi satu tapuai. Bulan depan lagi Kak Leha juga, dah tapuai tak pulang-pulang. Kita pun reti bahasa lah sikit. Itu tak menambah sayang sebenarnya. Ya, lama-lama orang tu pun fed up. Biarlah bulan depan kita pula pulangkan tapuai tadi, ada kuih kat dalam tu, kata saya pun ingat Kak Leha juga. Ini kehidupan sahabat-sahabat. Timbal balik. Ya? Itulah lumrah manusia punya jiwa. Bukan kita nak minta balasan, tapi orang yang saling utama mengutamakan, harga menghargai, hormat menghormati, hadiah menghadiahkan, itu akan membina hubungannya lebih baik. Ustaz pernah tuan-puan, kadang-kadang pergi mana-mana hospital, doktor yang baik-baik tu tak nak ambil pun mereka punya professional fees. Ustaz rasa malu. Ya? Bayangkan anak menantu kita bersalin pun dia tak nak ambil tuan-puan. Bersalin ni bukan cerita sakit gigi bersalin. Tapi kita tengok dia tak ambil dia punya professional fees. Yang lain-lain ambil lah sebab tu melibatkan hak-hak lain kan, hospital apa semua. Dia tak ambil. Daripada contoh je lah daripada check up bulanan ke, mingguan ke, yang ni kita kadang tak perasan kan, kecuali kita tengok. Ustazah kadang tak perasan sangat, bayar-bayar benda bayar je, tapi bila duduk tengok baru kita perasan tak pernah ambil. Masya Allah, malu tuan-puan, malu. Kalau ikutkan nanti, baik kita pergi balik pergi cari doktor lain lah yang dia ambil. Sebab apa kita tak nak. Tapi kita faham niat dia bukan macam tu. Niat mereka bukan tiba-tiba jadi renggang pula tinggalkan dia orang kan, ya. Tapi mungkin mereka pun memang tak nak ambil, memang niat nak ikhlaskan betul-betul lah, nak menolong ke apa, tak tahulah. Jadi di pihak kita akan rasa segan. Jadi bila rasa segan tu, mulalah mencari apa kita nak bagi hadiah. Sebab mereka tak nak terima duit. Tapi insya-Allah kalau kita bagi hadiah tu, takkan mereka nak tolak kan. So kena pandailah pula. Yang doa ni memang doa dah, ya. Saya doa je lah, ya. Itu memang doa lah. Tapi yelah, doa lah, tapi bagilah sesuatu, okay, jadi kenangan juga kan, ya. Entah bunga ke, ucapan terima kasih ke, boleh letak kat klinik dia tu kan. Kena pandai tuan-puan. Pandai ambil hati. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam ni nak bagi menang semua. Nak bagi puas hati semua. Bukan orang manipulate, ya, satu pihak yang lain, tak. Sama juga suami isteri pun sama. Ya. Walaupun kita kata isteri kita dah ada semua, suami kita ada semua, tapi hadiah ni bukan soal dah ada semua, tapi ingatan. Ingatan. Masya-Allah. Kadang-kadang bukanlah besar sangat hadiah. Malam tu contoh, tiba-tiba suami kita bawa balik nasi lemak kesukaan kita, yang kita tahu kena cari jauh, ya. Kuih yang kita suka, yang kita tahu nak cari itu bukan kat rumah. Tapi itu tanda apa? Hadiah dia. Ini semua yang disarankan oleh Islam. Sampaikan tadi, Ratu Balqis pun cuba nak beli juga. Sebab tahu besar ni makna hadiah. Dan hadiah yang aku nak bagi ni bukan hadiah sembarangan, emas. Ya, tak tahulah nak kata berapa kontainer entah emas yang dihantar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maksud daripada perkataan irji' ilaihim ayat 37 tu adalah pulanglah wahai utusan kepada mereka beserta dengan hadiah-hadiah itu. Nescaya kami akan datang kepada mereka dengan tentera yang mereka tidak akan ada kuasa untuk melawannya, dan akan kami usir mereka daripada negeri mereka dengan terhina. Mereka akan terhina sehina-hinanya jika mereka tidak datang sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Tuhan semesta alam. Kita kena faham, ya, sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi konten sebenar Nabi Sulaiman adalah mengajak manusia, ya, supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kan
ada dua larangan besar yang sebenarnya Nabi Sulaiman sebut secara langsung dan tidak langsung pada surat itu. Pertama adalah Zara sebut larangan menyombong diri. Yang kedua adalah larangan mengikuti hawa nafsu. Jadi daripada surat itu sahabat-sahabat sekalian, kita dapat lihat ada dua perkara yang sangat berpotensi besar boleh merosakkan kita. Sebab ni cerita ni kita ambil pengajaran kan dalam Quran sampai kita mati kan. Ada dua perkara berpotensi besar merosakkan kita. Pertama adalah ada dua sifat berpotensi besar merosakkan kita. Pertama adalah sifat sombong. Dan Allah tidak pernah redha dengan kesombongan walaupun sebesar zarah. Tak boleh. Ya, sebab tu kena tawaduk. Dan masya-Allah tuan-puan, ya. Kita pun mungkin pernah melihat di sekeliling kehidupan kita ini, kita mengambil pengajaran bagaimana orang-orang yang tawaduk akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala banding dengan orang yang sombong. Orang tawaduk ni memang disayangi di langit, disayangi di bumi. Tawaduk. Jangan sombong. Ya. Yang kedua, sifat yang kedua yang akan menyebabkan gelincir seseorang itu adalah sifat mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, nama dia. Ittiba'ul hawa, ikut nafsu. Nafsu macam air. Tak ada empangan. Mengalir je nafsu dia. Nak apa je, tak ada empangan. Dengan nafsu ni kena ada empangan. Dia kena ada empang dia. Kalau kita tak mampu nak empang sendiri, minta tolong. Minta tolong, cakap dengan orang terdekat, tolong didik saya. Tolong jadi empangan kepada nafsu saya. Kalau betul-betul kita nak ubah, kita akan sanggup tuan-puan. Ya, tolong jadi empangan kepada nafsu saya. Kalau tak, susah nak didik. Ya, ittiba'ul hawa, orang yang ada sifat suka mengikut hawa nafsu. Dia senang juga tuan-puan. Kalau tuan-puan kita lah, ya, nak supaya tak ikut nafsu, kita kena ada 2-3 orang partner kita yang monitor kita. Sebenarnya konsep monitoring ni sangat penting. Tuan-puan tengok kita punya dalam institusi hidup bermasyarakat, bernegara juga, kita ada LHDN. Kita ada SPRM. Ini namanya adalah hisbah. Hisbah ni maknanya satu institusi yang bersifat mengawal, menghisap, mengira, mengenal pasti. Sebab tu orang tak suka institusi hisbah ni. Orang tak suka tau. Yang hisbah-hisbah ni maknanya HDN lah apa. Kita tak payahlah buat macam tu untuk kita secara peribadi tu. Tapi orang yang akan monitor kita ni, dia membantu. Contoh, okey bang, saya akan tulis semua perbelanjaan saya. Abang akan tengok. Sanggup tak? Bagi suami, tengok semua perbelanjaan kita. Kita takkan sanggup sebenarnya. Kantoi banyak nanti kat situ. Tulis dengan jujur, berapa ringgit harga tudung? Teruk kita kena. Tulis dengan jujur, harga baju berapa ringgit? Oh ya Allah. Jadi kita kan jenis suka buang-buang resit. Supaya tak ditemui resit tu kan, ya. Sebab apa? Nanti terkantoi. Nanti kena marah. Nanti akan ada hisbah. Ada timbal balik. Oh, yang ni boleh pula supaya yuran anak berkira-kira. Contohnya. Ya. Tapi bila kita nak dibantu, kita kena ada kejujuran tu. Sebab tu orang zaman kita lah, tak kata orang, kita, orang makin pandai, makin besar helah dia tuan-puan. Makin dia faham tentang satu-satu benda tu, bidang tu, helah dia makin besar. Kecuali orang jujur. Dia pandai teknologi, dia pandai ekonomi, dia pandai ni, helah dia lagi besar tuan-puan. Dia lagi tahu cara nak otak, nak apa semua banding orang tak reti bidang tu. Dia lebih tahu. Tapi yang dia perlukan adalah hisbah. Satu sistem check and balance pada diri dia. Kalau tak, dia akan cenderung dengan segala helah-helah tu untuk mengikuti hawa nafsu. Kalau suruh tulis tak nak, kenapa? Tak transparent kan? Kalau tak,
Macam ni maksud Ustazah, kalau kita transparent, cuba tulis. Cuba beritahu semua orang. Tengok apa orang akan komen kita. Yang tu tak nak pula. Tapi kita kena ingat ya, akhirat besok semua transparent. Kalau kat dunia kita tak berani tulis, tak nak lah nanti suami marah lah, tak nak lah nanti malu lah, tak nak nanti orang tahulah. Apakah akhirat nanti kita boleh lagi nak sorok-sorok? Tak boleh. So maknanya apa? Transparent di dunia ni. Jujur di dunia ni. Kita kena ada justifikasi terhadap apa yang kita buat kat dunia ni. Sebab kat dunia kita masih mungkin boleh berhelah. Tapi tidak bila kita di akhirat. Maliki yaumiddin. Ya, Allah yang menjadi segala penguasa dunia dan akhirat. Bukan akhirat, dunia ni pun Allah penguasa. Kita tak akan dapat lagi untuk apa? Berhelah-helah. Tapi nak beritahu tuan-puan, sifat itba'ul hawa, suka ikut hawa nafsu ni kena dibantu. Kita yang kena bantu diri sendiri. Apa dia? Okey, cakap dengan anak kita ke, kalau takut suami anak. Okeylah, mama nak buatlah mulai hari ni semua perbelanjaan mama tulis. Kakak tolong semak boleh tak kakak? Check and balance tu kan, kakak tolong semak. Okeylah. Lepas tu tengok kita tulis tak. Sampai masa kita tak tulis pula, yang rasa-rasa kena marah tu. Mama ni kata tak nak membazir ni, apa benda ni beli ribu-ribu ni, kata anak. Kita tak tulis. Maknanya bila kita tak boleh transparent ya tuan-puan, ada kemungkinan kita dah banyak ikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita tak ada justifikasi yang kita buat. Kecuali kita ada memang kena macam ni, okeylah, mungkin boleh consider, mungkin boleh terima. Jadi ini adalah cara lah ya, antara cara kita nak mengekang nafsu supaya tidak, maknanya tidak akhirnya merosakkan kita kerana nafsu tadi. Ya, dan ini dua perkara yang secara langsung dan tidak langsung terungkap dalam surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada permaisuri Balqis. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya, kita berhenti setakat ini ayat 37. InsyaAllah nanti kita sambung ayat 38 hingga 44. Dan kita ambil berat juga, ya tuan-puan, Nabi sebut tahadu bainakum fa innal hadiyah tuzhibus sakhimah. Kamu hendaklah selalu memberi hadiah antara kamu sebab hadiah tu dapat menghilangkan penyakit dengki. Ini pun penting. Tuan-puan suka ke orang dengki kat tuan-puan? Tak suka. Ustaz cakap terus terang ya, kalau orang tu dengki kat kita, kita kesian kat dia. Kita patut kesian. Sebab tu kita pun tak nak buat perangai yang memudahkan orang dengki kat kita. Ini pun ada juga perangai tu. Menayang-nayang, menunjuk-nunjuk. Kita tak bantu orang juga tau. Kita tak bantu orang juga. Jadi beragak-agak lah. Kita suka ke orang dengki kita? Kita tak suka. Kita kesian kat orang tu. Jadi sama ada kita bagi hadiah pada dia boleh menyebabkan orang tu tak dengki kat kita, ataupun kita yang dengki pada orang tu, kita bagi hadiah kat dia juga insya-Allah boleh mengubat rasa dengki kita kepada dia. Jadi balik pada tadilah, sebab saya bacakan juga hadis ni ya, sebab ada dalam kitab tafsir ni, kalau kita nak hilangkan rasa dengki tu, kita mendekati dan bagi hadiah, ya, lama kelamaan jadi kawan yang baiklah insya-Allah, ya, sebab hidup dalam kedengkian ni memang sakit, pedih, ya. Dan kalau kita cakap pasal dengki ni, rawatan yang paling besarnya adalah soal tauhid, keyakinan kita. Orang dengki dengan orang lain ni penat. Ya, penat. Dan orang dengki orang lain ni dia sebenarnya dia kesusutan, keyakinan bahawa pembahagian Allah kepada setiap hamba-hambanya adalah maha adil dan Allah maha mengetahui segala hikmah yang tersirat pada setiap pemberian tersebut. Kita tak payah campur hal tu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang tu dapat banyak urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahulah apa yang patut ya untuk hamba-hambanya. Baik. Okey, ini minta doakan kan ya. Peribadilah yang ni ya. Minta Ustaz doakan anak yang nak masuk Universiti Yarmouk dan bidang dirasah Islamiah ya. Okey. Jadi itu saja sahabat-sahabat semua, terima kasih. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr